Enam rang undang-undang RUU akan dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang bermula hari ini. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar menedahkan mesyuarat pertama bagi penggal keempat Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 diadakan selama 8 hari bermula hari ini 19 Mei sehingga Rabu 28 Mei 2025 kecuali pada Sabtu 24 dan Ahad 25 Mei 2025. Persidangan kali ini akan dimulakan dengan upacara perasmian oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Bagi persidangan kali ini akan ada ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, sesi soal jawab, pembentangan rang undang-undang dan perbahasan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Sesi soal jawab akan diadakan selama 4 hari bermula 20 Mei hingga 23 Mei 2025. Pembentangan rang undang-undang oleh Menteri yang bertanggungjawab bermula 20 Mei hingga 22 Mei 2025. Perbahasan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak pada 21 Mei hingga 23 Mei 2025. Manakala ucapan penggulungan oleh para menteri bagi usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak ialah pada 26 Mei hingga 28 Mei 2025. Terdapat 6 rang undang-undang kerajaan yang akan dibentangkan oleh para menteri pada persidangan kali ini, iaitu RUU Perbekalan Tambahan 2024-2025 serta RUU Perbekalan Tambahan 2025-2025, RUU Pusat Biodiversiti 2025, RUU Pindaan Akta Tanah 2025, RUU Kerajaan Tempatan 2025 serta RUU Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Infrastruktur dalam kurungan pembubaran 2025. Manakala bacaan pertama bagi kesemua rang undang-undang tersebut akan dilakukan pada hari kedua persidangan iaitu Selasa 20 Mei 2025 serta bacaan kedua dan ketiga pada 21 dan 22 Mei. Bercakap dalam sidang media di Dewan Undangan Negeri semalam, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia turut memberitahu pihaknya tidak menerima sebarang usul sehingga Jumaat 9 Mei lalu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak memperkukuh kerjasama dengan Kementerian Utiliti dan Komunikasi MUT Sarawak dalam usaha memantau dan menambah baik pengurusan bekalan bahan api seperti petrol RON 95, diesel dan gas petroleum cecair LPG. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh berkata, kerjasama ini penting berikutan pengurusan LPG di Sarawak yang berbeza daripada Semenanjung Malaysia. Jadi tujuan saya ialah untuk memahami lebih orang kata lebih dekat lagi berkaitan satu dengan kerjasama dengan Kementerian Utiliti dan kedua bagaimana KPDN ia boleh memainkan peranan yang lebih aktif lah untuk dalam bidang punca kuasa KPDN. Ujarnya di Sarawak, Akta Kawalan Bekalan tidak terpakai untuk LPG kecuali dalam aspek kawalan harga, manakala kawalan diesel dan petrol masih tertaluk di bawah akta tersebut. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan pemantauan ke Senadi Sinergi Independent Oil Terminal IOT Management di Kompleks Industri Senari Kuching. Karnival ulang tahun Bandaraya Miri ke-20 Anjuran Majlis Bandaraya Miri MBM diadakan bersempena sambutan Mayfest 2025 bertemakan Multiracial Unity dengan mengetengahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya asas pembentukan identiti Bandaraya Miri. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, ulang tahun ke-20 Bandaraya Miri disifatkan sebagai satu pencapaian penting dalam sejarah pembangunan bandar tersebut. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh Datuk Bandar Bandaraya Miri merangkap Adun Pujut, Adam Yi Siu Sang, pada perasmian Karnival ulang tahun Bandaraya Miri di Dataran Kipas Miri City Fan. Datuk Seri Abdul Karim turut memuji kemajuan pesat yang dicapai oleh Miri yang kini dikenali bukan sahaja sebagai bandar minyak dan gas, malah sebagai destinasi pelancongan eko dan warisan budaya yang kian berkembang pesat.
Perarakan Niti Daun Gawai Dayak Daerah Subis 2025 julung kali diadakan dengan mengetengahkan kekayaan budaya masyarakat Dayak, khususnya etnik Iban, dengan menyaksikan penyertaan hampir 2,000 peserta daripada pelbagai latar belakang termasuk agensi kerajaan, NGO, ketua masyarakat dan komuniti setempat. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap adun Kemenang, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom dalam ucapan perasmiannya berkata, pada Niti Daun Gawai Dayak Daerah Subis 2025 di Dewan Masyarakat Batu Niah, beliau menyifatkan acara ini bukan sahaja sebagai perarakan kebudayaan tetapi juga sebagai simbol jati diri dan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Beliau turut memuji inisiatif komuniti Subis dalam menganjurkan acara yang mengangkat elemen penting budaya Dayak kepada pengetahuan umum, khususnya generasi muda. Katanya penglibatan pelbagai etnik dalam perarakan tersebut mencerminkan semangat sebenar frasa Iban segulai sejalai serta menekankan potensi acara itu sebagai produk pelancongan tahunan berikutan pengiktirafan Gua Niah sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Arkitek Seni Kenyalang Sendirian Berhad diumumkan sebagai pemenang utama pertandingan projek Seni Bina PAMSC BDA 2025 menerusi konsep reka bentuk bertajuk Project Confluence Where Industrial Meets Nature. Reka bentuk itu bakal membentuk wajah baharu projek Taman Bandar Bintulu. Projek Taman Bandar Bintulu melibatkan dua lokasi utama iaitu pembangunan Pantai Tanjung Batu dan Waterfront Bintulu. Ia bakal mengetengahkan dua struktur ikonik iaitu Alun dan The Floating Rotunda sebagai simbol gabungan antara ruang riadah, keindahan seni bina dan kelestarian alam sekitar. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Datuk Muhammad Yaakob Kari berkata, reka bentuk itu mencerminkan visi jangka panjang pihaknya untuk membangunkan Bintulu sebagai bandar yang seimbang dari segi pembangunan industri, alam semula jadi dan kesejahteraan komuniti. We wish to balance the humanity part of living in Bintulu and the digital transformations. All this AI and things like this which are coming into our life. So that's what we see Bintulu in the future. Alright, we want to blur that part of it, the distinction. Tiada distinction between the built and the natural environment. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Bintulu. 10 lagu akan bersaing merebut gelaran juara dalam Anugerah Carta Lagu Bidayah ACLB edisi ke-10 yang akan berlangsung pada 24 Mei ini di dataran Bandar Mutiara Tempeduk. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Azahan Wan Hamad dalam sidang media di Kuching memaklumkan semua lagu berkenaan melayakkan diri setelah berjaya melepasi peringkat separuh akhir pada September lepas. Juara akan membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 beserta 2 piala untuk komposer dan penyanyi. Naib juara akan menerima RM3,000 manakala tempat ketiga RM2,000. Turut dipertandingkan ialah kategori vokal terbaik dan lagu paling popular yang masing-masing menawarkan hadiah RM1,000 beserta piala. ACLB itu kelak dijangka menarik kehadiran 10,000 pengunjung. Dalam pada itu, pengurus YFM Monica Midi memberitahu bahawa penyertaan artis Bidayo dalam ACLB menunjukkan peningkatan kualiti saban tahun. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.